Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengerusi tetap. Yang berbahagia Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, yang berbahagia Naib Ketua Puteri Pergerakan UMNO Malaysia, yang berbahagia para pegawai Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, Barisan Esko Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, Wakil-Wakil Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri-Negeri, Wakil Mahasiswa-Mahasiswi, perwakilan saudara-saudari di dalam Dewan dan di luar Dewan. Hampir 2 bulan berlalu selepas PRU 15, PRU paling dahsyat, PRU paling kotor. Pastinya pelbagai perasaan bercampur bau. Ada antara kita yang hadir hari ini tertanya-tanya, apakah PAU kali ini berbeza? Apakah PAU kali ini mempunyai hala tuju untuk ahli atau hadir dengan satu pertanyaan, bagaimanakah UMNO akan bangkit semula? Kalian semua benar. Mengikut logik akal, orang yang kalah pastinya akan terkebelakang, perlu berdiam diri ataupun menjadi pihak yang membangkang. Tetapi ini tidak berlaku kepada UMNO BN pada PRU lalu. Sorotan selepas 19 November, negara menambah sejarah apabila hanya mendapat kerajaan baru selepas 5 hari. Ini adalah kali pertama yang berlaku dalam sejarah negara kita. Akhirnya Allah takdirkan kemenangan 30 kerusi BN menjadi kingmaker dengan izin dalam pembentukan kerajaan hari ini. Mari kita belajar matematik kerana angka tidak boleh menipu. Rakan puteri sekalian, pembohongan boleh berlaku di mana-mana. Pengkhianatan boleh terjadi tanpa kita sedari. Tetapi kita perlu membuka minda, belajar daripada angka. Kemenangan pada PRU yang lepas. PH mendapat 82 kerusi. Manakala Perikatan Nasional mendapat 74 kerusi. Total 156 kerusi. Mereka boleh sahaja membentuk kerajaan dengan begitu mudah sekali dan BN sedia menjadi blok pembangkang. Tetapi kenapa ianya tidak terjadi? Mengapa? Kerana kedua-dua parti ini tidak boleh menerima satu sama lain, ditambah lagi kedua-duanya mempunyai ikon yang dikatakan hebat untuk menjadi Perdana Menteri. Satu ada abah, satu lagi ada papa. Sahabat puteri sekalian, kita pastinya telah cakna tentang 3 kali bertukarnya kerajaan daripada atuk ke abah ke Pak Long Mail. Sejarah ini tidak akan diulang oleh Majlis Raja-Raja. Ia hanya buang masa. Takkan kita nak lihat drama yang sama. Asyik-asyik nak tarik sokongan. Yang di Pertuan Agong pening nak jaga negara. Sepatutnya semua lebih matang dan berfikir tentang rakyat, tentang bagaimana mahu menjana ekonomi negara, tentang isu pengangguran, bagaimana kita nak menguruskan negara, ramai anak muda masih tak ada pekerjaan, isu pengangguran masih tinggi, tentang isu wanita yang dibuli mental dan fizikal, serta banyak lagi isu rakyat yang sepatutnya diberi fokus utama. Sahabat puteri, kita semua perlu tahu, kekalahan hari ini bukan tiba-tiba. Kekalahan hari ini sudah bermula sejak 2008. Bagaimana kebanyakan UMNO negeri tidak berkuasa. Saya nak tarik pandangan ataupun perhatian semua untuk berkongsi tentang penolakan rakyat kepada BN di Negeri Selangor. Kerana jalan cerita hampir sama. Sahabat, angka tidak boleh menipu. Saya terangkan kepada anda semua, ketika 2004 UMNO BN mendapat 54 kerusi daripada 56 kerusi. Kita hanya kalah di 2 dun sahaja. Tiba-tiba datang 2008, kita hanya mendapat 20 kerusi dan PAS hanya dapat 8. Ketika itulah bermula kubu kuat DAP di Selangor. Kalian bayangkan UMNO mendapat 20 untuk membentuk kerajaan negeri, kita perlukan 28 kerusi. 20 UMNO, 8 daripada PAS. Tapi apa yang PAS buat ketika itu? PAS memilih untuk tidak bersama dengan UMNO dan memilih Pakatan Rakyat. Ketika itu PKR dan DAP. Mereka sebenarnya membuat satu keputusan yang tepat untuk membunuh UMNO di Selangor dan ia berjaya. 2013 kita daripada 20 tinggal 12 kerusi daripada 56 dan seterusnya 2018 kita hanya tinggal 4 kerusi dan ditambah 1 PRK Semenyih. Jadi 5 kerusi sahabat-sahabat. Untuk melangkah ke PRN negeri 2023 tahun ini, dalam kita tengok keputusan PRU lepas, 5 kerusi di Negeri Selangor ini semuanya kecundang, kosong.
Jadi perlukah kita ni masih lagi nak mengatakan UMNO masih kuat di Selangor? Kami di Selangor telah pun membuat jelajah dan hampir semuanya faham apabila Datuk Pengerusi Datuk Wira Megat kita mencadangkan supaya kita mengambil satu langkah, orang kata political decision yang telah kita lakukan. Politik tanpa kuasa ini sebenarnya tidak bermakna pada kita. Politik itu kuasa membantu dalam membuat dasar. Kita kena faham apa itu fungsi politik. Kita tidak boleh terpakai hanya semata-mata sentimen sahaja. Tidak mengapa, jadi semua itu telah menjadi sebahagian sejarah UMNO BN di Selangor. Kita mahu berbincang tentang isu atau sebab kekalahan perlu dikaji 4 penggal yang lepas, bukan PRU baru-baru ini. Tetapi yang lebih penting, bagaimana kita mahukan UMNO berkuasa semula. Yang pertama, media sosial. Tolong ambil note ni ya. Media sosial. Dikala parti yang telah berbelanja, ada parti yang berbelanja puluhan juta ringgit, kita baru nak bermula. Dikala pihak sana ada tim yang bekerja 24 dan 7 hari seminggu, kita masih nak berkira-kira cari idea nak buat konten di TikTok. Dikala parti lain membayar influencer, kita masih lagi praktik program fizikal. Yang kedua, kita kena fikir tentang survival party. Kata Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Selangor Datuk Wira Megat Zulkarnain, ini adalah langkah yang kita panggil political decision, buat keputusan dan kita kena take one at the time. Ambil satu persatu, kita baiki satu persatu dalam keadaan sekarang ini. Inilah kita perlu bijak, kita perlu lakukan apa yang dipanggil political wisdom. Gunakan kebijaksanaan semasa, mengikut keadaan semasa. Yang ketiga, mudahkan urusan seperti mendaftar ahli parti. Saya telah bertanya kepada Tok Mak Mazlan tahun lepas, kenapa kita masih scan barcode yang keluar borang? Ya, sepatutnya kita mudahkan, seperti kita boleh buat borang survey online, isi borang secara online, scan IC, tekan submit, dapat terus nombor ahli. Ini mudahkan semua. Ya, kita masalah sebab kita nak suruh cari ahli, bagi borang, lepas 5 tahun hilang. Jadi saya harap perkara ini MKT dapat bawa naik ke atas untuk diterangkan semula. Yang keempat, tawaran pada parti. Contoh, kebanyakan orang akan datang jumpa kita bertanya, jika saya masuk UMNO, apa yang saya dapat? Jadi kita sekurang-kurangnya menjadi satu parti yang memberi sekurang-kurangnya manfaat kepada rakyat. Contoh, saya berikan mungkin sebagai puteri kita ada produk kita sendiri, memberi tuition percuma, memberi hikmat nasihat percuma. Di luar sana ramai wanita-wanita yang dibuli. Jadi kita berikan hikmat kaunseling, kita sediakan tempat untuk mereka berlindung. Yang kelima, kaji semula portfolio seperti kenderaan, JR, sistem IT yang seperti Datuk Ketua Puteri kita cakap tadi. Sekarang ni orang dah tak naik dah kereta yang kita sediakan. Daripada kita bergaduh sesama sendiri, tak dapat allowance, lebih baik kita fikirkan teknik yang lebih baik. Dan yang kelima, saya mohon kepada wakil-wakil MKT untuk dengar dan take note apa yang saya nak cakap, juga rakan-rakan di bawah. Saya mengusulkan ini kerana ini adalah permintaan ramai daripada di kalangan puteri-puteri usia puteri ke 40 tahun. Saya rasa benda ni telah pun dibincangkan lama. Tetapi wakil MKT, Datuk Zahida, Datuk Aloh, Nurul Amal, kita kena faham, puteri ni kebanyakan kita bermula lama, lambat. Usia 25, 18, sambung belajar, baru nak kerja. 25 tahun kahwin, kadang-kadang umur 30 baru mula. 30 baru mula, 35 dah habis, 5 tahun tak cukup. 36 dah masuk wanita, sampai meninggal dalam wanita. Jadi betul, dah lama minta. Jadi ini adalah sekian kalinya kita cuba, ya, sebab apa, kita ada fakta. Kita nak selaraskan usia puteri ini sama macam pemuda, 40 tahun. Kita nak selaraskan usia puteri ini sama dengan belia yang diiktiraf negara kita, 40 tahun. Kita juga nak pastikan semua wanita muda 40 tahun ni di bawah puteri. Kerana apa? Kita menjaga pengundi 40 tahun ke bawah. Jadi biarlah adil. Jadi saya nak sokongan di bawah bersama-sama saya angkat tangan jika sokong usul ni. Baik, terima kasih. Saya harap wakil MKT akan panjangkan usul ini ke peringkat atasan. Jadi sahabat puteri yang bijaksana, faktanya di usia 70 tahun
77 tahun UMNO pada tahun ini pastinya ada perubahan yang berlaku. Jika UMNO ni manusia, pastinya dah banyak masalah kesihatan, kencing manis, darah tinggi, jantung blok. Ini semua dah berlaku dalam UMNO. Jadi kita tak perlu salahkan siapa-siapa. Kita semua kena tahu dunia berubah, masa berubah, selera manusia juga berubah. Sekarang orang dah makan spaghetti, kenapa nak bagi nasi lemak lagi? Jadi ubah-ubahlah selera mengikut keadaan semasa. Jadi kena faham UMNO ni tidaklah sempurna, tetapi UMNO lebih baik dari parti sedia ada. Pengalaman, servis kepada rakyat, kebajikan, penjanaan ekonomi serta serba-serbi kita jaga. Sahabat Puteri, dengan pengundi 5.7 juta dan terus akan bertambah puluhan ribu secara automatik setiap bulan, tetapi anda tahu tak, hanya 5% yang memberi undi kita pada PRU yang lepas. Jadi bagaimana dengan logik akal dalam tempoh 5 tahun ni kita nak kembalikan kemenangan total? Tak mungkin, kecuali kalau kita ada kayu sakti. Justru sahabat semua, mari kita berfikir membantu parti untuk terus pastikan UMNO dapat berdiri dan menjadi payung serta pilihan rakyat. Boleh gulung Saudari Salbiah. Mulakan kebangkitan dari dalam rumah kita sendiri. Tahniah kepada UMNO veteran yang sama-sama keluar pada PRU lepas dengan membawa hashtag keluargaku pengundi BN, dan sama-sama kita akan lakukan perkara yang sama. Saya petik sekali lagi kata-kata Datuk Wira Megat Zulkarnain kita, ikut logik akal yang berusia akan pergi mendahului kita. Jadi kita mahukan pelapis dalam parti ini. Saya juga ingin merakamkan ucapan kepada Datuk Seri Ismail Sabri dan barisan menteri sebelum ini yang menjadi orang kata tampuk kerajaan, tetapi jelas kerajaan masih belum stabil. Juga ucapan jutaan terima kasih kepada Presiden Datuk Seri Ahmad Zaimidi, Timbalan Presiden Datuk Seri Utama Muhammad Hassan kerana kuat serta bertahan istiqomah walaupun ujian 5 tahun ini amat berat sekali. Cuba kita letakkan situasi kita sebagai ketua tapi yang mempunyai kuasa orang lain. Jawatan ketua hanya atas kertas, ketua tanpa kuasa amatlah hina dan dipandang sebelah mata. Jadi kita sambut soal demokrasi dalam parti ni. Kita nak pemimpin diganti kerana pemimpin memang datang dan pergi. Tetapi jika pergantian ini dibuat di saat parti mula nak bernafas semula, maka akan terbuka ruang perebutan kuasa, perbalahan dan perpecahan, dan akhirnya kita akan sama juga dalam keadaan sekarang ni. Boleh gulung Saudari Salbiah, boleh gulung. Yang parti perlu muka baru. Kita perlu salin buku dalam waktu yang singkat ini. Kita akan mendepani pilihan raya 6 negeri. Jadi pastinya kita perlu beri perhatian. Memahami landscape politik yang semasa, manakan kita boleh fokus PRN jika parti tak stabil. Jadi di penghujungnya kita sama-sama muhasabah agar bangkitnya UMNO nanti lebih baik daripada sebelumnya. Akhir kata kawan-kawan, fakta harus dikongsi, fitnah wajib diperangi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Salbiah binti Putih.